兄姐妹平安，大家早上好。真的很高兴，我们又可以聚集在一起，来神的家来敬拜他。感谢主，这个是神的恩典，我们可以来到主的面前来赞美他。Hari ini adalah 父亲节，祝每个做父亲的父亲节快乐，上帝祝福你们。来，我们要真心来敬拜我们的神。哈利路亚！感谢神所赐新的生命，感谢神的爱，使我们聚集在一起。感谢你所赐新生命，因你爱使我们奇迹。若不因为你，我怎能在这里？美属的生命交托于你。感谢你教导的真理，提醒我天天要思起，来陪在我生命中来管理，我心有神走过的痕迹。我知道我要跟随你，使我们全然像你的心，没有人事物能与你相比，帮助我走得更前地。哦，神啊，我要侍奉你，用我被改变的生命，在每一日中彰显你神迹，使人看见，将荣耀归你。感谢你所赐新生命，因你爱使我们奇迹。若不因为你，我怎能在这里？被属的生命交托于你。感谢你教导的真理，提醒我天天要思起，让你在我生命中来管理，我心有神走过的痕迹。哦，神啊，我要跟随你，使我们全然像你的心，没有人事物能与你相比，帮助我走得更前地。哦，神啊，我要侍奉你，用我被改变的生命，在每一日中彰显你神迹，使人看见，将荣耀归你。我们站起来。哦，神啊，我要跟随你，使我们全然像你的心，没有人事物能与你
感谢你给我们永生，感谢你，我们要真正的跟随你，我们要一生一世来跟随你，主耶稣，你是配的，你是我们的救赎主，我们爱你，主耶稣，感谢你，感谢你这些日子来看顾，感谢你每次保守看顾我们的心，感谢你，主耶稣。我们要用真心来爱你，一生一世的跟随你。感谢你，主耶稣。Ucap syukur Tuhan di pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bersuka cita karena Engkau Tuhan. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Kami ucap syukur biar pujian kami boleh sungguh menyenangkan hati-Mu. Pimpin kami Roh Kudus Tuhan. Inilah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amen. Haleluya, haleluya. 我们来赞美我们的神，因为他配得我们赞美。来赞美我们的神，来赞美我们的王，因他配得，因他配得，配得我们颂赞。来赞美我们的神，来赞美我们的王，因他配得，因他配得，配得我们颂赞。我们从四方齐齐赞美，勇敢的方言称颂，来赞美我们的神，来赞美我们的王，因他配得，因他配得，配得我们颂赞。我们从四方齐齐赞美，勇敢的方言称颂。来赞美我们的王，因他
各位弟兄姐妹，请继续肃立。我们要用信心来宣告主祷文。我们先用华语来开始。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿们。Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 各位请坐。我们要预备我们的心，我们要听神的话语。耶稣是圣洁公义的救主，我们要感谢你。耶稣，圣洁公义救主，彰显神的智慧能力。你的爱是何等长广高深，满有丰富无穷的恩典。耶稣，权柄宏观万有，配得荣耀尊贵颂赞。我以心灵诚实尽心敬拜，坐在宝座上深爱我的主，举起我的心来敬拜你，用生命来回应你的爱。哦，我的主，让我单单在乎你，紧紧地敬拜你。耶稣，圣洁公义救主，彰显神的智慧能力。你的爱是何等长阔高深，满有丰富无穷的恩典。耶稣，权柄宏观万有，配得荣耀尊贵颂赞。我以心灵真实尽心敬拜，坐在宝座上深爱我的主，举起我的心来敬拜你，用生命来回应你的爱。哦，我的主，让我单单在乎你，紧紧地敬拜你。我们大家起，举起我的心来敬拜你，用生命来回应你的爱。哦，我的主，让我单单在
们谢谢。Mari kita bersama-sama berdoa. 坐在宝座上的圣洁羔羊，我们赞美你，我们敬拜你。 Allah anak domba Allah yang duduk di atas tahta yang maha tinggi, kami datang menyembah Engkau, memuji Engkau. 你是全能的神， Engkau adalah Allah Tuhan yang maha kuasa. 你是拯救我们的主。 Engkau adalah Tuhan yang menyelamatkan 如今 kami. 我们蒙了何等的怜悯， Tuhan, Engkau sudah begitu berbelas kasihan kepada kami. 我们可以站在这里一同来敬拜你。 Kami boleh datang bersama-sama di tempat ini menyembah Engkau. 谢谢你拯救我们的大爱， Terima kasih kasih-Mu yang begitu besar yang sudah menyelamatkan kami. 愿你指引我们，让我们的生命来回应你的爱。 Tuhan, kiranya kami dengan hidup kami meresponi kasih-Mu. 这个时候也恳求你来， Saat 让 ini 我们 Tuhan, 每一个人有谦卑的心。 kami 来到你 mohon 面前 Tuhan tolong kami biar kami punya satu kerendahan hati. 我们也知道魔鬼仇敌并不甘心， Kami tahu Tuhan bahwa iblis setan tidak lelah 因为他总是要夺到的工作。 karena dia mau merampas menghancurkan. 求你来给我们每一个人有好的心田， Tuhan tolonglah kami supaya kami punya seperti ladang hati yang baik. 让我们听你的话语， Supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu. 让我们好好地领受你的话语， Supaya kami boleh dengan baik menerima 也 firman-Mu. 给我们力量可以遵行出来， Dan Engkau memberikan kami kekuatan juga. 带领我们接下来宝贵的时间， Dan Tuhan berkati waktu yang berharga ini. 赐福我们每一位。 Berkati setiap kami. 奉主耶稣基督的名祷告， Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama. 阿门。 Amin. 弟兄姐妹们，请坐。 Silakan duduk saudara sekalian. 哇，感谢神，我非常的感恩 Saya sangat bersyukur sekali. 啊！不仅仅是我第一次被邀请在这里来分享神的话语， Dan bukan hanya saya undang ke tempat sini untuk membagikan firman Tuhan. 哇，从崇拜的开始我就一直在流泪， Dan dari mulai ibadah saya terus mencucurkan air mata. 不仅仅是听到了中文的诗歌， Bukan hanya dengan lagu-lagu dalam bahasa 而是 Mandarin. 整个的崇拜的氛围让我感受到真的神爱我， Dan seluruh dalam ibadah saya merasakan Tuhan begitu 神 mengasihi 爱我 saya. 们每一个人， Tuhan mengasihi setiap kita. 就让我看到我被带到在对神真实的敬拜当中， Dan ketika saya dibawa dalam penyembahan yang sejati kepada Tuhan, 我非常感谢神。 saya sungguh bersyukur kepada 那 Tuhan. 今天是父亲节，我再一次祝福这里面的每一位做父亲的，父亲节快乐。 Saudara, hari ini adalah hari Father Day, hari Bapa. Saya ucapkan selamat kepada yang menjadi bapak-bapak. 愿我们每一位做儿女的，也把我们的心归回到天父，我们天上的父面前。 Dan biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan, kita juga kembalikan kasih kita kepada Bapa kita di surga. 感谢神，让我们这个时候也来思想一个主题 Dan hari ini kita akan merenungkan satu tema, 啊，蒙啊，这在哪里？这个可以的啊，蒙福的家。 keluarga yang diberkati, keluarga yang berbahagia. 今天是父亲节，我也想到跟大家分享蒙福的家是怎么样的呢？ Dan hari ini adalah hari Bapa. Saya ingin bersama saudara seringkan keluarga yang berbahagia itu adalah keluarga yang 我 bagaimana. 们该如何在我们有限的生命当中来成为一个蒙福的人，来建立蒙福的家呢？ Bagaimana dalam hidup kita kemampuan kita terbatas, tapi kita bisa membangun satu keluarga yang berbahagia yang diberkati. 让我们从诗篇128篇一同来学习 Dan kita mau belajar di Mazmur nomor 128. 啊！我们打开圣经， Mari 英 kita 文、中 buka 文都 kitab 可以哈 kita. 啊！打开圣经，诗篇128篇， Mazmur 128. 只有短短的6节的经文，但是非常的宝贵。 Hanya 6 ayat saja tetapi sangat berharga. 那诗篇128篇呢，它被改教家马丁路德称为是婚姻颂。 Dan dalam Mazmur 128 ini Martin Luther itu Bapak Reformator menyebut sebagai satu pujian pernikahan. 那它从更广的角度来说呢，它也会被称为家庭颂跟这个天伦 Dan 乐歌 lebih。jangkau, lebih luas kita melihat bahwa ini disebut sebagai satu pujian untuk satu keluarga. 我们每一个人在这个今生还活着的日，我们离不开家庭。 Saudara kita dalam hidup kita dalam dunia ini kita punya keluarga. 那教会也是我们的大家庭，是神的家。 Dan keluarga juga adalah gereja juga itu adalah keluarga besar kita.
我来到这里，从下面开始，从进来开始，整个的感受到，从文字、从语言感受到大家满满的爱。 Saudara, sejak saya datang sini ini sudah dari bawah sampai ke atas, dari bahasa tulisan itu, dari ekspresi sudah saya merasakan penuh dengan kasih. 我们在主里是一家人， Kita dalam Tuhan adalah satu keluarga besar. 感谢神，让我们来读这6节非常宝贵的经文，诗篇128篇 Mari kita baca Mazmur 128 6 ayat berharga ini. 1到6节。那凡敬畏耶和华、遵行他道的人有福了。你要吃劳碌得来的，你要享福，凡事顺利。你妻子在你内室，好像多结果子的葡萄树；你儿女围绕你的桌子，如同橄榄树苗。看哪，敬畏耶和华的人必要这样蒙福。愿耶和华从西安赐福给你，愿你一生一世看见耶路撒冷兴旺，愿你看见你的子子孙孙，愿平安归于以色列。 Mazmur 128, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun, seperti mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. 那在你的印象当中，你父母的关系如何呢？ Saudara, dalam benak pikiran saudara itu bagaimana kesan daripada orang tuamu itu? 是一言不合就吵架， Adalah mereka itu kalau ngomong-ngomong sedikit tidak rukun lalu ribut. 还是表面上平平静静，但是实际很冷漠？ Atau kelihatan dari tampak depan mata itu mereka itu biasa-biasa, tapi sebetulnya mereka dingin sekali, kaku sekali. 你的父母是不是每天忙于工作？ Apakah orang tuamu itu sibuk kerja sepanjang hari? 你们是否很少沟通呢？ Ataukah saudara itu sering jarang komunikasi dengan orang tuamu? 你们是否即便在家里面也很少有谈心的机会呢？ Saudara, sekalipun kalian tinggal dalam keluarga besar, tapi jarang sekali tidak ada persekutuan. 身为子女，你觉得怎么样？ Saudara, kita sebagai anak itu kita merasa bagaimana? 那每一位做父母的，你们又做得怎么样呢？ Lalu kita selaku orang tua itu apa yang harus kita lakukan? 你觉得导致家庭关系不和睦的因素有哪些呢？ Sudah merasakan apa, unsur-unsur apa sehingga membuat keluarga kita itu tidak bisa rukun? 英国有名的这个剧作家哈， Saudara, di Inggris itu ada seorang dramawan yang terkenal, penulis drama yang terkenal. 他一生当中，萧伯纳一生当中写了60部的戏， Di dalam seumur hidupnya itu dia menulis 60 naskah. 他很擅长以黑色幽默来揭露社会的现实问题。 Dan saudara, dia juga itu masuk di dalam masyarakat. 在1925年，他获得了诺贝尔的文学奖。 Dan kemudian pada tahun 1925 itu dia mendapatkan penghargaan Nobel. 他说了一句话很有意思： Dia mengucapkan satu kalimat yang sangat berarti. 若一个人要结婚，就由得他结婚；如果他不想结婚，就不要勉强他结婚。 Kalau 因 seorang 为到头来， kepengen, 无论是结婚还是不结婚，都会后悔的。 saudara, kalau seorang kepengen menikah, biarkan izinkan dia menikah. Kalau seorang itu dia tidak kepengen menikah, ya jangan dipaksain, saudara. Karena baik yang menikah nanti maupun yang tidak menikah, dua-duanya akan menyesal. 各位结婚的有没有后悔啊？ Saudara, sudah menikah apakah menyesal? 哎，有没有结婚的有没有后悔？ Yang belum menikah, yang tidak menikah itu apakah menyesal? 那他这样的话呢，的确是道出了我们现实生活当中婚姻关系、结婚与不结婚的现实。 Saudara, ini menunjukkan akan kenyataan, akan hubungan, akan masalah daripada masyarakat kita pada zaman ini. 那其实我们每一个人都盼望我们能够享受温馨的家庭关系。 Saudara, sebetulnya setiap kita mengharapkan kita bisa menikmati satu kenyamanan, kehangatan keluarga kan? 但是怎么样才能够享有呢？ Tapi bagaimana supaya kita bisa memperoleh menikmatinya? 所以让我们接下来聚焦于这6节的经文。 Saudara, dari ke-6 ayat ini, saudara. 那第1节这里说，凡敬畏耶和华的、遵行他道的人有福了。 Ayat pertama mengatakan berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya.
我觉得印尼文的翻译的更好哈。 Saudara, saya merasakan terjemahan Indonesia jauh lebih 啊 baik. 因为我找到了，然后我才发现，哇，第一个字就是有福了，是吗？ Karena waktu saya pelajari katakan berbahagialah langsung 因 kalimat 为这个很 pertama. 贴合原文啊，原文希伯来文它第一个字就是有福了。 Karena itu sesuai cocok dengan bahasa aslinya itu Ibrani itu adalah berbahagia. 那阿谢尔第一个字就是阿谢尔，哇，就是有福了，喜乐、福、幸福、蒙福、福 Kalimat 灾。 pertama adalah Asher itu adalah berbahagia, sukacita, diberkati. 他一开始就告诉我，哇，有福了，这样的人有福了，是什么样的人呢？ Langsung 就是 mulai 敬畏耶和华、遵行神道的人。 Begitu mulai langsung katakan orang demikian itu ada orang berbahagia, itu ada orang yang bagaimana? Yaitu mereka yang takut akan Tuhan. 那这样的人，他立志一生一世跟随神、敬畏神。 Maka dia seumur hidupnya itu dia akan ikut Tuhan, dia takut dan hormat kepada Tuhan. 这样的人是真正有福的人。 Dan orang demikian ada orang yang sungguh-sungguh berbahagia. 那这样的人所建立的家庭也是蒙福的家庭。 Maka kalau keluarga yang demikian, maka pasti keluarga itu ada keluarga yang berbahagia. 所以这样的人立志活在神的面前，这样活着的人是非常蒙福的，非常宝贵的人。 Maka orang demikian, hidup yang demikian di hadapan Tuhan, maka orang itu pasti akan diberkati oleh Tuhan. 不管你结婚没结婚，你立志要成为这样的人吗？ Baik saudara mau menikah atau belum menikah, apakah saudara putuskan mau menjadi orang demikian? 有福的人，他的工作是怎么样的呢？ Saudara, orang yang berbahagia itu adalah pekerjaannya itu bagaimana? 第二节说，你要吃劳碌得来的，你要享福，凡事顺利。 Ayat kedua dikatakan, apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagia engkau dan baiklah keadaanmu. 这样的一个人，他的工作观当然是很正确的， Saudara, orang yang demikian pekerjaan itu pasti tepat. 因为他会觉得他在凡事上顺服神、敬畏神、遵行神的道。 Karena dia merasakan dalam segala hal, dia takut pada hormat pada Tuhan, dia taat kepada Tuhan, dia melakukan kehendak 所以 Tuhan. 在工作上自然也是如此。 Maka di dalam pekerjaan itu dia berhasil. 那他在外面呢是辛勤的工作， Maka di luar itu dia bekerja dengan satu suasana hati kerja yang baik. 在家里面也不闲着呀。 Dan di keluarga bagaimana? 你看这么晚了还在刷碗， Malam begitu dia masih kerja. 啊，妻子看了是不是很羡慕呀？ Dan istrinya lihat itu begitu kagum. 那他在外在家里都是很勤奋的劳碌着， Saudara, dia baik di luar maupun di rumah, dia bekerja dengan giat. 他敬畏神，辛苦劳碌，他也享受他所劳碌的。 Dia takut kepada Tuhan, dia bekerja dengan susah payah, dengan jerih payah, dia juga menikmati hasil jerih payahnya. 有的人很劳碌啊，但是晚上睡不着觉啊， Ada orang tuh dia bekerja dengan jerih payah, tapi malam dia tidak bisa tidur dengan pulas. 啊，吃也吃不好啊， Ini makan juga 因 tidak 为可能他 nyaman. 的钱财太多，他思虑太多。 Karena pemikirannya, kekhawatirannya begitu banyak. 那这样的人，他能够享受他劳碌所得来的。 Dan orang demikian, apakah dia bisa menikmati akan hasil jerih payahnya? 圣经告诉我们，得获财的力量是神所赐的。 Dan Alkitab mengatakan bahwa kekuatan itu adalah kita dapat dari Tuhan. 在前面一个诗篇127篇里面也告诉我们，神如果不赐福，我们所做的便是枉然。 Maka di dalam Mazmur 127, satu Mazmur nomor di depan 128 itu katakan, kalau bukan Tuhan yang memberkati, maka sia-sialah usaha kita. 所以我们敬畏神，在神里面辛苦劳碌，然后享受神所赐的，这是不是很蒙福呢？ Maka kita takut dan hormat kepada Tuhan, maka kita menikmati hasil jerih payah kita di dalam Tuhan. Bukankah itu suatu kebahagiaan? 感谢神，愿我们每一位可以在神里面享受我们所劳碌的。 Puji Tuhan bahwa di dalam Tuhan kita boleh menikmati akan segala hasil jerih payah tangan 那 kita. 这样的有福的人，他的妻子是怎么样的呢？ Lalu orang yang berbahagia demikian, bagaimana dengan istrinya itu? 第3节上半节说：“你妻子在你内室，好像多结果子的葡萄树。 Ayat 3a dikatakan istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. ”哇，多结果子。 Bisa menghasilkan buah yang banyak. 那原来呢，其实在那个时候，在以色列， Rupanya pada zaman itu di Israel. 对于他们来说，这个葡萄藤是非常重要的。 Dan bagi mereka itu adalah buah anggur itu sangat penting.
葡萄藤还有橄榄树，我们经常在圣经里面听到，对吗？对我们现在来说可能不太常见。Dan juga pohon zaitun kita seringkali 那 kita 葡萄 dengar. 藤跟橄榄树对他们来说，对他们的经济是非常重要的。 Dan pohon anggur dan juga pohon zaitun bagi ekonomi bangsa Israel itu sangat 那 penting. 葡萄藤多结果子的话，就可以酿酒啊。 Maka kalau pohon anggur itu kalau banyak buahnya subur, maka mereka bisa bikin bikin anggur. 而橄榄树呢，它也可以供应果汁呀，还有这个橄榄油啊。 Dan juga pohon zaitun itu juga bisa buahnya dimakan dan juga minyak zaitunnya bisa dipakai. 那这里让我们看到这位妻子，她是非常的有才能的。 Maka kita melihat di sini bahwa istrinya itu punya satu potensi yang besar. 她在内室多结果子， Dia di dalam itu dia bisa menghasilkan buah yang banyak, 给这个家带来很多的祝福。 mendatangkan berkat yang besar bagi keluarga ini. 中文常说是持家有道，中文就是持家有道的妻子哈。 Bahwa keluarga yang diberkati. 这样的妻子当然对她的丈夫也是非常的忠贞的。 Dan istri yang demikian terhadap suaminya pasti dia akan setia. 我们自然也可以想象她也是全心全意的在家里面照顾孩子，料理家事。 Dan kita juga tahu dia pasti sepenuh hati di dalam keluarganya, merawat anaknya dan dia mengurus rumah tangga dengan baik. 而且也可以看出她并不觉得无聊，她觉得这是很荣耀、很喜乐的事情。 Dan dia juga merasakan itu bukan satu masalah tetapi satu kebanggaan bagi dia. 那这样的妻子呢，她使她的丈夫能够在外面无忧无虑，可以无后顾之忧啊。 Dan istri yang demikian bisa membuat suami yang bekerja di luar itu tidak merasa khawatir dan was-was. 她的丈夫在外面很有体面，而且整个的家庭就因着这位太太、这位妻子、这位妈妈她的付出而全家蒙福。 Dan suaminya itu, dan karena istri ini maka keluarga ini boleh diberkati. 还没有结婚的，是不是很想羡慕这样的妻子呀？ Saudara yang belum menikah, apakah kita kagum pengen kepada suami istri yang demikian? 那这样有福的人跟他儿女的关系如何呢？ Dan orang yang berbahagia demikian, bagaimana relasinya itu dengan anak-anaknya? 第3节下半节说：“你儿女围绕你的桌子，如同橄榄树苗。” Ayat 3b dikatakan bahwa anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. 那橄榄树苗呢，就是那个幼嫩的这个橄榄树那个幼嫩的枝苗， Tunas pohon itu adalah tunas yang masih muda, pohon yang masih 就 muda. 是老橄榄树周围它冒出的这个芽嫩 Yaitu 芽， bahwa pohon zaitun yang tua itu di sampingnya itu ada tumbuh tunas-tunas yang baru. 它代表了生命和盼望。 Dan itu dia melambangkan satu hidup, satu pengharapan. 那它是整棵树的这个新生命， Dan dia adalah seluruh pohon itu satu tunas hidup yang baru. 是新鲜的血液，充满了活力。 Adalah penuh satu dinamika dinamis. 所以呢，这样的儿女呢，有福之人这样的儿女也给这个家庭带来了希望。 Maka anak-anak yang demikian itu memberikan satu pengharapan kepada keluarga ini. 有无限的生机。 Ada satu hal yang tidak terbatas. 那我这里呢是克西玛尼园呢，克西玛尼园古老的橄榄树根部里面所长出来的这个橄榄摘子嫩苗。 Dan itu adalah pohon zaitun di Taman Getsemani, di samping-sampingnya adalah tunas-tunas yang baru. 那你看几百年、上千年的橄榄树，它的根部能够发出嫩枝啊。 Dan kita lihat bahwa pohon zaitun yang sudah ratusan ribu bahkan ribuan tahun, tapi di sampingnya bisa tumbuh tunas-tunas yang baru. 那你想，如果你的儿女也是走在敬畏神、顺服神的道路上，你看着他，你是不是充满了喜乐呀？ Saudara, kalau kita lihat, kalau anak-anak kita, keturunan kita, mereka jalan dalam kebenaran Tuhan. Ketika kita melihatnya, apakah hati kita penuh dengan satu sukacita kebahagiaan? 所以你也不用太担心未来会发生什么。 Maka kita tidak perlu terlalu khawatir hari esok nanti akan apa yang terjadi. 有新的生命来延续你， Maka ada hidup yang baru, tunas yang baru akan meneruskannya. 而且他也走在合神心意的道路上。 Dan dia juga berjalan di dalam kehendak hati Tuhan. 这个家是充满了盼望， Maka keluarga yang demikian ada keluarga yang penuh dengan pengharapan. 而且这样的盼望是可以不只是在今生，可以存到永远的。 Dan pengharapan demikian bisa bertahan sampai selama-lamanya. 感谢神，这里让我们看到神所建造的，就是一开始是一个敬畏神、
遵行神话语的人。 Dan kita melihat begitu mulai bahwa Tuhan itu memulai satu keluarga yang takut dan hormat kepada Tuhan. 然后神就借着这个人来建立家室， Lalu Tuhan melalui orang ini membentuk satu keluarga. 建立第二代、第三代，甚至更多的子女。 Lalu lahirlah keturunan kedua, ketiga, dan seterusnya. 那有人认为，哎呀，儿女多了好烦呐、 Ada orang menganggap kalau banyak anak itu sangat bikin pusing. 又要管吃喝、教育各方面啊， Dan harus urus makan minumnya, pendidikannya, banyak hal lagi. 还要把他带到神的面前， Tapi juga harus bawa dia datang hadapan Tuhan. 烦得不得了。 Begitu merepotkan. 所以现在的人好像最好就是丁克家庭，不要生孩子， Maka keluarga sekarang itu paling baik sudahlah, nggak usah punya anak saja. 或者要生的话，顶多生一个。 Dan kalau mau punya anak, maksimal 1. 怎么样？你觉得怎么样？ Saudara rasa bagaimana? 在以色列的传统的家庭当中，如果孩子很多，他们是觉得蒙神赐福的， Dalam keluarga tradisi Israel, mereka merasakan kalau mereka 他们 punya 是 anak 非 yang 常的 banyak. 喜欢这个大家庭， Mereka suka keluarga yang besar 而且他 sekali. 们很愿意从小的时候就把孩子带到神的面前。 Dan mereka mau sejak anaknya kecil dini sudah membawa anak mereka datang ke hadapan 哇 Tuhan. 刚才在主日学那边，我刚一眼就瞄到教养孩童走神所当行的道，哇，这个非常好。 Dan saudara tadi waktu masuk kelas, melihat itu kelas sekolah minggu, ada kata-kata sejak kecil dini mengajak anak dalam jalan yang sepatutnya bagi mereka. Itu hal yang sangat baik. 盼望我们是有越多的儿女越蒙福，而不是越烦恼。 Dan semakin kita punya anak itu adalah semakin kita diberkati, bukan semakin membuat kita pusing. 如果我们个人、我们的家好好的在神面前走他合神心意的道路、敬畏神的道路，我们的儿女也会看在眼里。 Dan kalau kita pribadi, keluarga kita sungguh berjalan dalam sesuai dengan kehendak hati Tuhan, maka anak-anak kita juga bisa melihat dan menteladaninya. 他也有一天他会愿意，我很愿意来信靠我父母所信的神， Maka 我爷爷奶奶所信的神。 Satu hari mereka juga rela, saya mau percaya bersandar kepada Tuhan yang papa mama saya percaya. 因为他在家人当中，在他的长辈当中看到了这位神是真神，是活神。 Karena dia di dalam keluarganya, melihat senior mereka, orang tua mereka percaya pada Tuhan yang hidup. 我愿我们每一个人从自己做起， Dan itu dimulai pada setiap kita 也 memulainya. 为着我们的家人来祷告。 Dan kita juga doakan untuk keluarga kita. 那有福之人的教会生活怎么样呢？ Dan bagaimana kehidupan gereja keluarga yang berbahagia yang diberkati. 最后2节的祝福语非常的美。 Dan 2 ayat terakhir berkatnya juga begitu indah. 愿耶和华从西安赐福给你，愿你一生一世看见耶路撒冷兴旺，愿你看见你的子子孙孙，愿平安归于以色列。 Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. 前面我们看到了家庭的蒙福， Dan di depan kita melihat bagaimana keluarga itu diberkati. 现在我们看到整个国家的蒙福。 Dan kita melihat seluruh negara diberkati. 对于我们今天，不仅仅我们的家行在神的道路当中， Dan hari ini bukan hanya dalam keluarga kita, di dalam jalan Tuhan. 也愿我们的教会行在神的心意当 Dan 中， juga gereja kita juga berjalan dalam kehendak 也 Tuhan. 愿神的国兴旺， Dan biarlah kerajaan Allah dibangkitkan. 从我们自己开始， Dimulai daripada kita pribadi. 从我们的家庭开始， Dimulai daripada keluarga kita. 从我们的教会开始。 Dimulai pada gereja kita. 感谢神， Puji Tuhan. 神赐福给那些爱他的人， Dan Tuhan memberkati kepada mereka yang sungguh-sungguh mengasihi 使 Tuhan. 他们可以在地上长居长寿， Sehingga mereka boleh lanjut umur di dalam dunia ini. 而得享看见他们的子子孙孙。 Dan juga bisa melihat anak cucu mereka. 有人说：“哎呀，我还没有结婚，还没有后代，哪能看子子孙孙呢 Dan ada orang mengatakan saya belum menikah, belum ada keturunan. Bagaimana saya bisa melihat keturunan saya? 啊，我怎么也可以有这些的福气呢 Dan bagaimana saya juga bisa memperoleh berkat yang demikian?？” 圣经有2处的经文非常宝贵。 Saudara, dalam Alkitab ada 2 bagian yang sangat penting. 以赛亚书54章第1节说：“你这不怀孕不生养的要歌唱，你这未曾经过惨难的要发声歌唱，扬声欢呼，因为没有丈夫的比有丈夫的儿女更多。”这是耶和华说的。在诗篇113篇第9节说：“他使不孕的妇女安居家中，成为快乐的母亲，儿女成群。”哈利路亚。
Dalam Yesaya pasal 54 ayat pertama berkata, bersorak-soraklah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Dan Mazmur 113 ayat 9 berkata, ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak, penuh sukacita. Haleluya. 感谢神，如果一个人他遵行神的道，敬畏神， Bersyukur pada Tuhan kalau seorang itu dia menjalankan kehendak Tuhan, dia takut dan hormat kepada Tuhan. 那他所得的福不单单是为着他自己， Dan berkat yang dia peroleh bukan untuk dia pribadi, 也是为着他的家庭，为着神的家，为着神的国。 dan juga adalah untuk keluarga Tuhan, untuk rumah Tuhan dan juga kerajaan Allah. 他属灵的儿女不止第二代、第三代，甚至更 Dan 多。 anak-anak rohaninya bukan hanya generasi pertama, kedua dan ketiga, bahkan semakin banyak. 并且要把美好的见证世世代代传下去。 Dan bahkan dengan kesaksian indah dia akan wariskan kepada turun-menurun. 神的国兴旺， Dan kerajaan Allah dibangkitkan 直到主来。 sampai Tuhan datang kembali. 在这里，我有一个有一个我自己经历的真实的见证 Dan di sini saya ada satu kesaksian pribadi saya yang saya alami. 啊，我是从中国湖北来的， Saya datang dari Tiongkok, Hubei, 从武汉，大家害不害怕 dari Wuhan. 啊？那我是在靠近武汉的一间大学里面读大学的时候信主。 Dan saya percaya pada Tuhan waktu saya studi universitas yang terletak dekat dengan Wuhan. 那这个就是我大学校园里面的一个角落。 Ini adalah satu sisi daripada lokasi daripada kampus saya. 那个时候，在我信主的时候，大学生基督徒很少， Dan waktu saya percaya Tuhan itu mahasiswa Kristen sangat sedikit sekali. 但是我们仍然有一些，所以我们可以在一起有大学生的团契。 Tapi masih ada sekelompok kecil, kami masih ada persekutuan kecil bersama-sama. 大学生基督徒就在一起成长， Maka kami mahasiswa Kristen kami bertumbuh bersama-sama. 也有牧者来牧养我们。 Dan juga ada gembala yang menggembalakan kami. 但是很不幸的，一两年之后，我们学生的基督徒呢，这些就被逼迫， Kemudian 1-2 tahun kemudian itu maka mahasiswa Kristen mulai dianiaya, ditindas. 不允许参加聚会。 Tidak boleh lagi bersekutu. 那牧者也被迫离开， Dan gembala kami juga diusir keluar. 没有人带领我们怎么办？ Lalu tidak ada yang bimbing kami lagi bagaimana ini. 大家听了有没有感动啊？ Saudara dengar itu, saudara terharu tidak? 没有人带领这些大学生的基督徒怎么办？ Dan tidak adalah bagaimana membimbing, membina mahasiswa Kristen ini lagi. 那当时就有一位长辈的阿姨呢，她以着当妈的心来陪伴我们。 Lalu pada waktu ada seorang AI yang sudah senior, dia dengan satu hati yang tulus mendampingi kami. 她本人是没有读过神学的， Dia sendiri tidak pernah sekolah teologi, 那她非常的爱学习， tapi dia mau belajar terus. 那她就成为我们属灵上很好的监督还有陪伴者。 Dan dia juga pendamping rohani yang sangat baik bagi kami dan juga pengawas bagi kami. 在我们大学生活的，也成为我们大学生活的引导者，属 Dan dia 灵的 juga 引导者。 pembimbing rohani kami sebagai mahasiswa. 那到如今已经快过去10年了， Dan sampai sekarang sudah hampir 10 tahun. 又到了毕业季。 4 tahun kemudian sudah mau hampir selesai. 前几天他刚刚送走最后一个学生， Dan beberapa hari yang lalu dia baru menghantar mahasiswa yang terakhir. 我听他讲，每一年的毕业季就是他最伤感的时候。 Dia mendengar kesaksiannya bahwa setiap kali wisuda itu ada hari dia paling sedih. 因为他陪伴一个学生，几个学生3年4年，直到他们离开校园。 Karena dia mendampingi mahasiswa itu 3-4 tahun kemudian sampai mereka lulus. 属灵上引导他们，生活上来帮助他们， Dalam rohani membimbing mereka, dalam kehidupan menuntun mereka. 持续10年了。 Dan sampai 10 tahun. 感谢神，我听了，我是看在眼里，我非常的受感动。 Dan saya melihat dengan nyata pelayanan dia, saya sangat terharu. 那如今这些大学生各奔东西啊， Dan ketika mahasiswa sudah lulus, mereka pergi ke berbagai tempat. 到全国的各个地方工作，有自己的家庭，有自己所属的委身的教会。 Dan bekerja di berbagai tempat dan juga punya keluarga mereka, gereja mereka. 那我自己也是想到要有负担去关心他们。 Dan saya juga berbeban untuk peduli kepada mereka. 感谢神，在过去10年已经有预备这一位阿姨，神来感动她的心，来陪伴，属灵上来帮助这些的
大学生基督 Kita 徒。 bersyukur bahwa Tuhan sudah membimbing akan Ai ini supaya mendampingi mahasiswa ini. 他有自己的孩子， Dia punya anaknya sendiri, 但是他有更多的属灵的儿女。 tetapi dia lebih banyak lagi anak-anak rohani. 虽然毕业季他很伤感，但是更多的他有很多的属灵的儿女，他非常的喜乐，成为快乐的母亲。 Dan sekalipun waktu wisuda dia merasa sedih, tapi dia juga bersuka cita karena dia begitu banyak anak-anak rohani. 有一句话我看了之后，好像从梦中惊醒， Dan ada satu kalimat yang saya baca, kemudian saya seperti masuk dalam mimpi itu. 盼望能够激励我们每一个人。 Biar bisa mengingatkan setiap kita. 无人教育的孩子，魔鬼会去教他。 Kalau keluarga, kalau anak-anak yang tidak ada orang yang didik, maka setan itu akan mengajari dia. 无人教育的孩子，魔鬼会去教他。 Kalau anak-anak yang tidak dididik, diajar, maka setan itu yang akan mengajarnya. 你想想看，你的孩子在哪里？ Saudara coba pikirkan, bayangkan sekarang ini anak-anak saudara ada di mana? 你的孙在哪里？ Di mana cucu saudara sekarang? 教会那些迷失的羊在哪里？ Dan di gereja, domba-domba yang tersesat, di manakah mereka sekarang? 有谁去关心他们的灵魂？ Ada siapa yang peduli kepada hidup jiwa mereka? 有哪些人愿意付代价为他们祷告？ Ada siapa yang membawa harga untuk mendoakan mereka? 有多少的人真正的关心他们？ Ada berapa banyak orang yang sungguh-sungguh peduli kepada mereka? 你是要魔鬼去教他呢，还是你自己愿意谦卑的来到神的面前？ Apakah saudara mau membiarkan bahwa setan yang untuk mengajari dia, atau saudara mau dengan rendah hati datang hadapan Tuhan yang mengajari mereka? 你愿意真实的为着他们的灵魂来付上代价吗？ Apakah saudara mau sungguh demi jiwa mereka untuk membayar harga? 不管是在你家中的人， Baik anggota dan keluarga saudara, 还是在教会当中那些迷失的羊， atau domba yang tersesat di dalam gereja. 愿神来激励我们每一个人， Biarlah Tuhan yang mengingatkan setiap kita. 愿神来带领我们每一个人。 Biar Tuhan yang memimpin setiap kita. 我们每一个人有不同的家庭背景，有不同的圈子， Saudara, setiap kita punya latar belakang keluarga berbeda, kita punya lingkungan yang berbeda-beda. 但是如果神长久的把一些人、一些的家人、一些的朋友放在你心里的时候， Tapi kalau Tuhan menempatkan anggota keluarga atau teman-teman itu jangka yang panjang di dalam lingkungan kehidupan saudara. 恳求你，愿神来带领你，能够愿意为他们付代价，付上祷告，付上 Biarlah 心力。 Tuhan yang memimpin saudara untuk supaya saudara berbeban untuk mendoakan mereka, untuk membimbing mereka. 因为我们每一个人能够信靠神、敬畏神、服侍神，就是在我们还活着的时候。 Karena waktu kita itu bisa melayani Tuhan, kita takut dan hormat Tuhan adalah ketika kita masih hidup. 所以，我们每一个人的生命有限，在活着的时候，我们好好的珍惜，好好的使用，因为我们每一个人都要向主交账。 Hidup kita itu terbatas. Biarlah kita hidup dengan baik-baik. Karena satu hari kelak kita harus mempertanggungjawab kewajiban kita kepada Tuhan. 所以我呼吁弟兄姐妹们，无论你是什么样的身份，在家庭当中，在教会当中，不管你是什么样的身份， Oleh sebab itu saya himbau pada saudara, baik dalam keluarga saudara, dalam gereja sudah punya status yang apapun juga. 让我们可以活出一个敬畏神、遵行神话语的人。 Biarlah kita boleh menghidupkan satu kehidupan yang takut dan hormat kepada Tuhan dan menjalankan firman 让我们 Tuhan. 可以活出来第4节这样的蒙福说：看哪，敬畏耶和华的人必要这样蒙福。 Dan biarlah kita boleh menghidupkan seperti katakan ayat keempat itu, sesungguhnya demikian akan diberkati anak laki-laki yang takut akan Tuhan. 愿这样的福也临到我们、我们的家和我们的教会。 Dan kiranya berkat demikian juga boleh dicurahkan kepada kita, keluarga kita, dan gereja kita. 我也把这样的福气这样的我送给大家。 Saya juga berikan berkat ini, persembahkan kepada saudara. 我真心的对着我们每一位说： Saya dengan tulus berkata pada setiap kita, 愿耶和华赐福给您， kira Tuhan memberkati engkau. 愿你一生一世看见教会兴旺， Dan biar engkau seumur hidup melihat gereja boleh dibangunkan. 愿您看见您的子子孙孙都敬畏神。 Dan kiranya engkau bawa anak cucu saudara boleh menjadi anak cucu yang takut dan hormat kepada Tuhan. 愿平安归给您和您的家。 Biarlah damai dan juga keselamatan boleh datang kepada keluargamu. 感谢神， Puji Tuhan. 让我们一起来祷告。 Mari kita berdoa.
主，我们在你面前呼求， Tuhan, kami berseru memohon di hadapan-Mu. 我们是属你的， Kami adalah milik kepunyaan-Mu. 我们愿意行在光明当中。 Tuhan, kami mau di dalam Engkau. 我恳求你来顾念我们， Kami mohon Tuhan ingat akan kami, 来帮助我们， menolong kami. 因为我们发现我们很多的时候是软弱的， Karena kami seringkali menyadari banyak hal Tuhan kami begitu lemah. 我们是软弱的器皿。 Kami adalah bejana yang lemah. 求你来给我们力量， Berikanlah kami kekuatan. 求你使我们里面有刚强， Biarlah Tuhan kami boleh dikuatkan. 让我们每一个人可以立志在你面前成为敬畏你、遵行你话语的人。 Biar setiap kami bertekad di hadapan Tuhan, kami menjadi orang yang takut dan hormat kepada 愿 Tuhan. 我们每一个人我们愿一生一世真实的活在你的面前， Biar kami boleh sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. 成为荣耀你的见证。 Menjadi kesaksian yang memuliakan nama 愿你 Tuhan. 借着我们每一个人来赐福我们的家， Kira Tuhan melalui setiap kami memberkati 让我 keluarga 们每一个 kami. 人成为我们家庭的见证， Sehingga setiap kami boleh menjadi kesaksian dalam 也 keluarga 赐福我 kami. 们的教会。 Dan berkati juga gereja kami. 愿我们每一个人成为我们教会的见证。 Biarlah setiap kami boleh menjadi kesaksian dalam gereja kami. 感谢主，愿你来复兴我们每一个人的生命， Dan biarlah Tuhan membangkitkan akan hidup setiap kami. 让我们一生一世爱你、敬畏你， Sehingga seumur hidup kami mengasihi Tuhan dan takut dan hormat kepada 也 Tuhan. 愿意喜乐的来跟随你、来 Dan 侍奉你。 boleh dengan sukacita mengikut Tuhan, melayani Tuhan. 感谢神，我们这样的呼吁、祷告、祈求，奉主耶稣基督的圣名， Demikian kami berdoa, kami mohon demi nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 感谢神，愿神赐福你。 Tuhan berkati saudara sekalian. 谢谢红衣传道为我们讲神的话语，上帝祝福你。Mari kita siapkan hati kita. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat firman-Mu, buat hamba-Mu yang Kau taruh di tempat ini untuk memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami lewat keluarga kami, kiranya Tuhan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kami boleh berjalan di dalam jalan-jalan daripada Engkau Tuhan Yesus. Pimpin kami Tuhan lewat keluarga kami Tuhan Yesus. Agar nama-Mu saja yang ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih buat hamba-Mu Tuhan. Engkau berkati pelayanannya Tuhan. Apapun yang dilakukan Tuhan Yesus, perlindungan-Mu senantiasa ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan berikan persembahan. Kiranya dengan sukacita kami mau memberi, buka setiap hati dan pikiran kami untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
家的奉献，愿神祝福你们。Kita persilakan Vincent. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku Vincent, aku perwakilan dari Revo. Jadi posternya mungkin boleh sambil Nah, jadi kita hari ini, doktrin Kristus. Ini adalah kedok. Nah, kedok itu apa? Kelas doktrin. Jadi kita beberapa minggu belakangan ini kita belajar teologi sistematika. Dan ini sebenarnya kita sudah belajar kemarin di minggu lalu Bapak Ibu, doktrin Kristus. Aku sendiri yang menyampaikan, tapi mungkin karena satu dan lain hal, banyak yang masih belum mengerti tentang doktrin Kristus ini dengan jelas, sehingga nanti akan disampaikan kembali oleh Kak Susan. Nah, tapi perbedaannya Bapak Ibu, sekarang kita mengadakannya onsite di gereja karena memang lebih mudah untuk dipahami secara langsung. Kalau ada yang mau bertanya bisa langsung angkat tangan, ada yang mau kencing bisa langsung kencing, dan kita bisa tahu Bapak Ibu semua juga bisa langsung perhatikan dengan pembicaranya. Nah, jadi kita mengadakannya itu patokannya Bapak Ibu, jadi misalkan ibadah umum selesainya itu jam 11.30 misalkan ya. Misalkan ibadah umum selesai 11.30, kita mengadakan 30 menit setelah ibadah umum ini selesai Bapak Ibu. Jadi 30 menit itu Bapak Ibu bisa makan roti, bisa makan bihunnya alien, atau makan apapun itu dulu, atau mau kencing atau mau kemana, baru nanti bergabung bersama dengan kita 30 menit. Setelah 30 menit kemudian kita kelas selama durasinya nggak lama-lama Bapak Ibu, karena kita juga tahu Bapak Ibu punya kesibukan lain, jadi kita usahakan 1 jam tidak mengganggu kesibukan lainnya. Dan oleh karena itu mungkin Bapak Ibu yang bertanya, loh terus kemudian ibadah Revo kemana begitu kan. Nah, ibadah Revo dengan beberapa pertimbangan dan beberapa masukan dari teman-teman juga, kita mengubahnya di hari Sabtu. Nah, tetapi kita tidak menamakannya ibadah Bapak Ibu, karena kita tetap mendorong anak-anak mudanya untuk beribadah di hari Minggu, sehingga di hari Sabtu kita menamakannya persekutuan anak muda. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang mau mengundang anak-anak mudanya di hari Sabtu, jam 5 sore seperti biasa, mungkin selesainya jam 6 sampai jam 6:30, dapat makanan, dapat minuman secara gratis, kita sangat mengundang. Dan apa lagi? Tidak deh. Ya, jadi mungkin itu aja ya Bapak Ibu pengumuman dari aku. Dan kalau ada mau bertanya-tanya lagi lebih banyak, bisa hubungin aku, bisa hubungin anak-anak muda lainnya yang di sini yang mau tanya-tanya lebih banyak soal Revolution Youth. Oke, terima kasih dan Soli Deo Gloria. 我们请过圣长老。 Tuh lihat kan Vincent udah gayanya calon pendeta bukan? Pasti itu nubuatnya terjadi. Amin. 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 Iya. Hari ini kan Father's Day. Jadi saya memang spesial mau selamat kepada kalian yang merasa bapak. Yang bukan bapak ya enggak. Terus terang aja Fathers itu saya pikir sulit ya. Untuk jadi seorang bapak itu pasti sulit saudara. Kenapa? Ya Tuhan sangat memperhatikan yang bapak. Ya buktinya yang nyata yang pertama Tuhan ciptakan itu adalah Adam yang laki dulu. Jadi gua kasih tahu lu ya. Jangan sekali-sekali mengoffer tanggung jawab itu kepada bini lu gitu. Ngerti nggak? Ya. Jangan itu orang Hokkien bilang saya loa. Tahu nggak? Kalau salah-salah, loa dencia gitu ya, nggak boleh. Laki terus harus megang tanggung jawab. Amin saudara? Amin? Kok diam-diam tuh kan? Kita paling enak itu dia yang salah, dia yang salah. Adam sudah makan buah itu, yuk tahu nggak Adam salahkan siapa? Hah? Salahkan Tuhan. Loh, kok salahkan Tuhan? Iya dong, dia bukan salahkan perempuan itu. Dia salahkan perempuan itu artinya apa? Kan lu yang ciptakan perempuan itu kan ada di samping saya. Kalau nggak ada dia kan gua nggak makan ini. Ya ngerti nggak? Jadi sebenarnya dia tuh salahkan siapa? Salahkan Tuhan. Ingat, dari sejak pertama saja ya Adam sudah menyalahkan. Jadi begitu dosa masuk, kita selalu salahkan orang lain. Jangan. Karena itulah saudaraku,
you tidak bisa berbahagia. Kenapa? Karena hati you tidak takut sama, tadi yang barusan disampaikan Yu Hong Lee ya. Nah. Saudara dengar nggak tadi yang dia sampaikan itu? Kunci pertama, orang mau bahagia, hari ini saya kasih tahu, Pak Kosen saya ini hidupnya susah loh, saya nggak bahagia gitu. Kuncinya gampang tadi, berbahagialah engkau kalau engkau apa? Takut akan Tuhan, itu kuncinya. Yuk hari ini merasa saya nggak bahagia, banyak saya kasih tahu, yuk keluar aja ke pasar tanya orang, semua ngomongnya hidup ini memang nggak bahaya, kenapa? Kuncinya, nggak takut sama Tuhan. Yuk kirain orang datang ke gereja takut sama Tuhan? Belum tentu. Saya nggak tahu isi hati yuk apa, karena saya bukan Tuhan. Betul nggak? Dokter juga nggak tahu. Yuk punya penyakit sesungguhnya apa. Sesudah dia MRI dulu, dia CT scan dulu baru dia tahu. Nah saya bukan CT scan, scannernya Tuhan. Tapi hari ini kita dapat jawabannya. Berbahagialah engkau kalau engkau takut akan Tuhan. Itu number one. Kemudian saya hidupnya ini nggak diberkati, Pak Kosen tahu nggak? Saya susah ini. Gua kasih tahu, susah bukan karena lu nggak ada duit. Gua kasih tahu dulu ya. Ada duit juga susah. Saya banyak lihat orang kaya susah. Susahnya beda dengan susah you. You jangan bilang you susah. Orang lain yang kaya pun juga susah. Cuman berbeda-beda susahnya. Susah dia, aduh saya sakit, saya banyak penyakit ginjal saya tiap hari harus ganti darah. Banyak. Dia berbeda dengan you. Uang sama dia nggak ada urusan, betul nggak? Tetapi kesehatan dia porak-poranda, problem dia. Jadi artinya dia juga susah. Jadi saudara mau diberkati, mau jadi orang bahagia, kuncinya cuma tadi satu aja, takut akan Tuhan. Permulaan takut akan Tuhan itu adalah apa? Hikmat. Kalau kita tidak mempunyai hikmat, makanya selalu kita salah jalan. Bagaimana mendapatkan hikmat itu? Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. The beginning of wisdom is the fear of the Lord. Saya kasih tahu, banyak orang tidak mempunyai hati takut sama Tuhan. Sering gitu. Sering kita dibawa sama setan. Tadi lihat gak itu anak kecil itu. Kalau kita tidak diajar sama firman Tuhan, pasti kita diajar sama setan. Tidak ikut Tuhan, ikut hantu. Ayo 1, 2, 3. Tidak ikut Tuhan, ikut hantu. Tuhan, hantu, sama. Ya, dibalik aja. Bagus loh bahasa Indonesia, paling bagus saya kasih tahu. Paling bagus bahasa Indonesia. Tidak ikut Tuhan, ikut hantu. Meninggalkan dunia, kemana? Jadi kalau kamu mau injilin orang yang dia belum kenal Tuhan, gampang. Meninggalkan tempat ini kemana? Oh pulang, oh mau pergi makan. Pasti ada tujuan, meninggalkan dunia kemana? Nggak tahu, lu silah. Dari situ aja lu sudah bisa kasih tahu. Jadi kabar bahagia ini harus terus-terus dikabarin. Jangan sampai orang dari Wuhan aja ngabarinnya dia bukan bawa virus ya, dia bawa berita kebaikan. Mari kita tepuk. Dari Cungko loh, jauh loh saudara, Wuhan loh. Lu jangan pikir itu kuman itu benar-benar dari Wuhan. Saya masih sampai hari ini bertanya, karena apa? Karena Cungko yang paling ketat dia mau COVID zero, mana ada negara yang seperti dia. Jadi yuk pikir dong, masa dia dari dia yang nyebarin, aduh come on, make sense gak itu? Jadi saudara kita di sini adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Karena mempunyai hati yang takut akan, benar gak? Oke, sekali lagi kita kamsia ini, terima kasih ya. Ya, kita sangat diberkati. Amin saudara. Yang kedua, hari ini sudah pada bermunculan orang-orang yang 1 bahkan 3 tahun baru menongol, baru keluar gitu. Ya kan? Betul kan? Saya bersuka cita, karena apa? Ketemu lagi gitu loh. Kan kita kalau jarang-jarang ketemu udah pikir kemana ini orang ya. Tapi 3 tahun, ketemu lagi, datang lagi gitu. Siapa itu? Anen, mana Anen? Nen, ayo berdiri Nen. Wah, gitu ya. Terus siapa? Hendra, mana Hendra? Siapa itu? Herman, ayo berdiri ini. Ya sama Jenny kan istrinya ya.
Terus istrinya Jin Yong, siapa namanya? Ya, coba berdiri. Nah, ini. Banyak orang nggak tahu, dikirain masih tutup, ya. Gerejanya masih tutup. Padahal kita sudah buka. Silakan datang, nggak usah takut saudara. Ya, yang dari Wuhan juga datang. Oke, saudara. Gua kasih tahu ya. Tadi Anen baru ngomong kurung di dalam rumah pun juga bisa mati. Betul kan? Gue kasih tahu lu lah, gak ada penyakit pun juga lu pasti akan mati punya lah, udahlah. You jangan takut mati, you harus takut sama Tuhan. Tuh, takut sama Tuhan itu adalah permulaan hikmat. Amin saudara, ya saya bersuka cita lah ya. Karena hari ini melihat wajah-wajah kalian semua itu antusias, bersemangat terus di dalam Tuhan. Ya, Pak Amen? Amen Pak Amen? Amen. Kapan mau gesek? Konien. Oke, baik, mari saudaraku, saya undang semua kita bangkit berdiri. Engkau adalah Allah yang kudus. Tanpa kekudusan kami tidak berkenan di hadapan-Mu. Melalui Tuhan Yesus Kristus, darahnya yang suci, kami dikuduskan sehingga kami bisa berkenan kepada Engkau. Tuhan, kami mengucap syukur karena begitu besar kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Kami melihat-Mu, Engkau begitu mengasihi kami. Roh-Mu yang kudus ada di tengah-tengah kami. Engkau terus memberkati gereja ini ya Tuhan. Anak-anak jemaat-Mu ya Tuhan di sini semuanya yang terus rindu bersekutu, berkumpul, mendengarkan firman-Mu dan menjalankan firman-Mu. Tuhan, Engkau mengirimkan hamba-Mu yang dari tempat jauh untuk memberkati kami semua di sini. Tuhan, Engkau juga memberkati pelayanannya, kehidupannya. Selanjutnya Tuhan senantiasa memberkatinya. Terima kasih ya Tuhan. Saudaraku, angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah yang sempurna, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa saudara, dan persekutuan Roh Kudus saat ini juga menyertai saudara mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Umat yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu.